setup ekstrim. Macam mana keadaan ekstrim ketika BB menegak ataupun sedang menurun, dan satu lagi ekstrim ketika BB mendatar. Okey, harap explanation tadi boleh membantu tuan-tuan dan puan untuk faham keadaan ekstrim tadi. Ada dua keadaan, ya, kita kena ingat yang tu. Okey, berikutnya adalah signal ataupun setup market hilang volume. Signal hilang volume, market hilang volume, ataupun ringkasannya kita sebut MHV, market hilang volume. Okey, apa dia yang dikatakan market hilang volume tu? Sebelum kita cerita berkenaan dengan hilang volume tu, apa dia market yang ada volume ni tadi, ataupun market yang ada momentum ataupun kekuatan? Apa yang kita maksudkan dengan momentum ni tadi? Ni bersangkut dengan pembelajaran kita semasa mula-mula tadi, Bollinger Band. Okay, kita faham bahawa kalau sekiranya candle close di luar BB yang sedang menegak ataupun yang sedang curam, dia menunjukkan dia ada kekuatan untuk naik, ada momentum untuk naik. Itu maksudnya ada volume ataupun ada momentum ataupun ada kekuatan. Okey. Jadi candle yang close di luar BB, ada dua keadaan. Candle yang close di luar BB ketika mendatar, itu bukan momentum. Candle yang close di luar BB yang menegak ataupun yang mencuram, condong ke bawah dan tegak ke atas, itu yang kita katakan ada momentum, ada volume, ada kekuatan. Okey. Jadi kalau yang tak ada volume, hilang volume, hilang momentum, hilang kekuatan, ni macam mana pula? Dia adalah berlawanan daripada yang momentum tadi. Kalau yang close di luar BB ketika sedang menegak, kita katakan ada momentum, ada kekuatan, ada volume. Maksudnya kalau dia hilang kekuatan, hilang volume, hilang momentum, maknanya dia kena close dekat dalam. Daripada keadaan menegak, candle close dekat luar, tiba-tiba dia close dekat dalam, dia masuk dalam BB, dan dia kekal dekat dalam BB. Walaupun dia cuba naik, tetapi tidak boleh melepasi BB. Okey. Kita tengok contoh daripada SS ni, ya. Ini adalah keadaan candle yang close di luar BB. Candle yang close di luar BB, kita faham tadi semasa pembelajaran berkenaan dengan Bollinger Band, candle yang close dekat luar BB, kita kata bermomentum, ada kekuatan untuk meneruskan perjalanan ke atas sebab dia close di top BB, close di luar top BB. Bermaksud dia ada volume. Jadi bila dia mula close, candle ni mula close dekat dalam dan tidak berjaya melepaskan diri daripada top BB, dia duduk bermain dekat bawah, di bawah naungan top BB. Dan top BB ni tadi telah mula membentuk seperti bumbung. Dia jadi seperti bumbung. Dan pada kita cerita memula awal tadi, bila candle berada di dalam Bollinger Band, di dalam zone buy, daripada BB ke top BB, dia berada di dalam zone buy. Top BB ni tadi menjadi resistant, ya. Jadi dia cuba nak naik tapi tak sampai pun melepasi ketinggian yang terakhir. Ini adalah last position yang tertinggi. Dia naik mungkin boleh sampai ke sini, tapi tidak berjaya melepasi top BB. Itu yang kita katakan market hilang volume. Okey, ini adalah asas, asas. MA yang berada kat dalam BB ataupun dia close kat dalam BB, dia tidak boleh meneruskan perjalanan. Untuk meneruskan perjalanan naik, dia mesti berada di luar daripada BB. Okey? Itu maksudnya. Maksudnya market hilang volume. Bila berkeadaan uptrend ataupun berkeadaan masa downtrend, bila candle mula masuk ke dalam Bollinger Band dan tidak berjaya melepasi lagi dah Bollinger Band ni tadi, saat itulah kita panggil dia hilang volume. Okey? Kita cuba tengok contoh dalam chart yang sebenar. Kita cuba cari contoh yang cantik yang boleh bagi faham kepada semua orang.
Okey, ini satu contoh. Candle close di luar BB yang sedang menegak. Bila dia mula masuk, dan ada ekstrim dekat sini, ekstrim memberitahu kita bahawa kenaikan ni tadi mungkin nak berakhir, akan berakhir. Dan kemudian candle mula masuk dalam dan naik semula. Dia test balik ketinggian yang terakhir. Pertama dia test ketinggian ni dah tak lepas. Kalau lepas pun, kalau dia masih berada di bawah BB, inilah yang kita sebut MHV, market hilang volume, market hilang volume. Sama juga seperti ni. Candle close di luar BB, dia mula masuk dalam semula dan naik melepasi ketinggian ni, melepasi ketinggian yang terakhir sebelum dia masuk, tetapi tidak berjaya melepasi top BB. Ini juga kita namakan MHV. Okay. Ini satu lagi. Candle close di luar BB yang sedang curam, menurun. Ini adalah lowest yang terakhir. Kita boleh gariskan. Dan candle-candle yang selepas tu mencuba untuk melepasi garisan ni, lowest yang terakhir ni tadi, tidak berjaya. Kita tengok beberapa kali dia test. Ini adalah satu line yang kita boleh biarkan saja. Selagi kedudukan line ni tidak dipecahkan, maknanya dia tidak boleh turun. Price tidak akan turun. Dia mungkin test beberapa kali. So, tempat yang dia cuba untuk memecahkan ni tadi, selagi dia boleh jadi break line ni. Tapi kalau pun dia break dan close di sini, tidak melepasi lower BB, itu masih dikira MHV, market hilang volume. Sebab dia berlawanan dengan momentum ataupun volume ataupun kekuatan. Yang kita kata candle close di luar BB adalah candle momentum. Candle momentum adalah candle yang close di luar BB yang condong ataupun yang tegak. Bila dia ada momentum, dia mesti close di luar BB. Bila dia masuk ke dalam, selagi dia tidak boleh close di luar BB semula, itu kita namakan market hilang volume. Okey, ciri-ciri market hilang volume ni tadi adalah seperti yang saya cakap, dia mesti selalunya dia berlaku selepas ekstrim. Kebiasaannya MHV berlaku selepas ekstrim. Ekstrim bagi tahu penghujung trend. Dia cuba dia masuk ke dalam dan cuba melepasi ketinggian terakhir dan top BB tidak lepas. Jadi hilang volume. Habis. Jadi ciri-cirinya selalunya dia berlaku selepas berlakunya satu kenaikan. Berlakunya momentum, selepas ada momentum. Ya. Kadang-kadang dia berlaku selepas ekstrim. Kadang-kadang tak ada ekstrim pun dia jadi MHV juga sebab ada momentum. Jadi lebih tepat saya rasa dia lebih kepada momentum. Selepas berlakunya momentum, berlaku kemasukan ke dalam BB dan dia tidak berjaya melepaskan diri dia daripada BB. Maknanya untuk menjadi momentum semula dia mesti close di luar BB, tapi MHV ni tidak berjaya close kat luar BB. Itu ciri utama dia. Dia berada di dalam BB. Okay? Dia berada di dalam BB selepas berlaku satu momentum kenaikan. Contoh macam ni, berlaku momentum kenaikan, dia masuk semula ke dalam dan kenaikan yang berikutnya tidak berjaya melepasi top BB ataupun lower BB kalau sedang turun. Kalau sedang turun, dia tidak boleh melepasi lower BB. Ya, momentum berterusan masuk ke dalam, dia cuba test balik. Bukan saja BB ni tak boleh break, tapi lowest point ni pun tak boleh break. So ini adalah tempat-tempat MHV. Ini adalah lokasi-lokasi MHV. Itu maksud MHV. Maknanya dia berlawanan daripada momentum. Kita sebut candle yang close di luar BB yang sedang condong ataupun yang sedang tegak, itu adalah momentum. Kalau sekiranya candle close dekat dalam BB, itu adalah candle yang tak ada momentum. Okey. Kita tengok contoh lain. Ini lagi satu contoh. Candle close di luar BB yang bermaksud momentum kuat. Dia masuk ke dalam. Low yang terakhir sebelum dia masuk ke dalam adalah sini. Ya.
Berikut dia memecahkan low ni tadi, tetapi masih tidak berjaya melepasi top BB, lower BB. So ini juga adalah MHV, hilang volume. Selagi dia tidak boleh close di luar daripada BB, dia bermain dekat dalam, itu adalah hilang volume, market yang hilang volume, tidak ada volume. Ni contoh lagi. Candle yang close di luar BB yang sedang curam, kuat ni, momentum ni kuat. Sebab kita tengok BB tu terbuka, kangkang dia besar, dia terbuka, sehingga dia masuk semula ke dalam dan cuba melepasi MA5 ni pun tak lepas, lowest point ni pun tak lepas, apatah lagi lower BB ni. Ini adalah zone MHV, ya, zone MHV. Okey, kita tengok contoh yang lain. Okey, ni satu lagi contoh. Ekstrim, dia masuk ke dalam. Tempat yang kita tandakan bila ekstrim adalah tempat, contoh di last kali sebelum dia masuk ke dalam, sini. Ya, sebelum dia masuk ke dalam, sini. Sebab ni ada reverse candle, ada retest, ekstrim, kita TP di sini. Tetapi kemudian candle tu naik lagi, tetapi tidak melepasi top BB, tidak berjaya melepasi top BB. So di kawasan sini, ini juga kita namakan MHV. Walaupun dia break ketinggian ekstrim ni tadi, tetapi masih tidak berjaya melepasi top BB. Itu kita sebut sebagai ekstrim juga, sebagai MHV juga. Ya, contoh yang bagus, ya. Sebab ini melepasi ketinggian yang ni. Selalunya semua kita nampak sama paras saja, tapi kali ni lepas. Tapi walaupun dia lepas, tapi tidak break top BB, ini juga dikira sebagai MHV. Okey. Ini pun sama. Masuk balik, tidak melepasi ketinggian yang terakhir ni pun tak lepas, top BB pun tak lepas. Kita balik semula, kita ingat balik basic dia. Candle yang close di luar BB, yang tegak, itu namanya momentum. Dan dalam masa yang sama kita nampak ada MA5 juga. Jadi kalau MA5 dengan top BB ni sekali, duduk sekali rapat-rapat, selagi dia belum keluar, MA5 belum terkeluar daripada BB, itu adalah candle momentum. Sehingga dia mula berpatah balik masuk ke dalam, selagi itu dia masih ada momentum. Dan untuk meneruskan perjalanan, dia kena buat macam ni. Yang ni nak naik atas lagi, dia kena jadi macam ni. Tapi kalau dia nak naik, maknanya dia kena close di luar BB. Selagi dia tidak berjaya close di luar BB, dia tidak boleh naik. Dia tidak akan naik. Okey? Yang itu yang kita katakan hilang volume, tak ada volume. Momentum tak ada, kekuatan tak ada. Okey? Saya harap semua orang dapat yang tu, ya. So entry untuk MHV ni macam mana? Entry untuk MHV, mana kita nak masuk? Yang paling senang sekali kalau sekiranya berkeadaan macam ni. Dia berkeadaan macam ni, zone yang di mana berlakunya ekstrim ni tadi kita tanda, kita memang dah tandakan. Jadi setiap kali bila candle masuk ke dalam, TP wajib kita dekat sini, kita dah ambil TP, dia naik balik semula test ketinggian ni dalam zone. Pada saya suka tandakan zone di antara jarum ni ke body ni, selagi dia masih berada di dalam B ataupun masih lagi dalam BB, selagi itu valid untuk masuk entry MHV. Jangan dia close di luar sahaja. Bila dia start close kat luar, kita kena cut loss. Kalau dia close di luar BB, dia menjadi seperti ini, dia close kat luar BB, bermaksud ada kemungkinan nak naik, baru kita cut loss. Jadi kalau selagi dia masih duduk di dalam BB, MHV tu masih lagi valid. Dan saya suka letak PO di dalam zone ini, zone di antara body terendah sehingga jarum yang terendah. Ini adalah zone untuk saya letak PO saya, ataupun saya nak entry di dalam zone ni. Kalau dia melepasi ni, walaupun lepas, tapi selagi dia belum close di luar BB, saya berani hold lagi. Bila dia close di luar, saya akan cut loss. Okey. Contoh yang lain.
Okey, macam ni. Ni juga berada di luar BB. Kita boleh gariskan. Kita gariskan, dia masuk ke dalam. Selagi dia duduk dekat dalam, semua kawasan ni adalah MHV. Tendensi dia untuk naik balik semula, untuk test balik ni kuat, ya. Dan kali ni dia naik, ini BB mendata. Ini adalah BB mendata. Kita tahu, kita faham BB yang mendata ada jarum candle yang cucuk close kat bawah BB, itu adalah signal sell, sebab dia akan patah balik. Dan dalam masa yang sama, kita ada borderline ni tadi, dia naik cucuk test saja, tak lepas. So ini satu signal yang kuat. Di samping dia adalah ekstrim, kita boleh kata ekstrim BB mendata, dia juga adalah MHV. Dia juga adalah MHV. Okay? Dan untuk MHV, TP kita boleh letak di lower BB. Kalau ekstrim, kalau MHV sell, TP kita boleh letakkan dekat lower BB. Dan kalau kita nampak macam ni kuat, bila dia mula, BB ni mula semakin kecil, dan kita tahu kalau selalunya bila BB ni semula semakin kecil, pasti akan ada pergerakan yang besar selepas tu. Saya lupa nak mention masa dalam BB punya syllabus tadi. Bila berlaku sideway yang panjang seperti ini, dan sideway ni tadi memakan masa mungkin lebih daripada 1 hari ataupun 2 hari. Ni kita tengok daripada 23 Februari sampai 26 Februari, lebih daripada 2 hari berkeadaan sideway, ya. BB dalam keadaan flat, dalam keadaan mendata sehingga lebih daripada 2 hari. Pasti ada sebab. Mungkin sebab dia yang nyata adalah ada news. Selalunya ada news yang akan keluar pada masa ni, dan itu menyebabkan berlaku pergerakan yang besar. Dan kalau kita tengok, momentum dia kuat, dia terbuka besar. Top BB dengan lower BB terkangkang besar. Ini menunjukkan momentum yang kuat, sehingga dia mula masuk ke dalam dan tidak boleh lagi melepasi. Dan kita boleh tandakan garisan di tempat yang terendah sekali. Selagi dia tidak boleh bocorkan line ni tadi, selagi itu dia tidak boleh turun. Dan kalau dia bocor, baru dia turun. Dan kita tahu ini adalah MHV. MHV kita boleh katakan TP kita dekat top BB. Kalau dekat bawah, dia sampai ke top BB, kita dah boleh ambil dah. Sikit pun sikit lah. Okay? Ada juga 40 pip macam tu. Okay? Kita tengok contoh yang lain. MHV, ya. Ini pun lagi satu contoh, ya. Extreme, MHV, masih lagi MHV, dan TP kita dekat top BB, ya. Ini pun sama, close kat luar BB, lepas daripada itu tidak berjaya close di luar BB. Ini satu dah close kat luar BB, dia jadi momentum, dia naik atas. Ini adalah entry. MHV kita adalah di sini, so entry kita adalah di tempat yang terakhir tertinggi. Kita tandakan. Setiap kali bila dia naik test, selagi dia tidak boleh break ke atas, selagi itu dia tidak boleh turun. Maknanya dia akan, chances untuk turun tadi itu besar. Okay? Dan kalau kita faham basic berkenaan dengan support dan resistance, kita boleh tandakan tempat yang paling rendah dalam kawasan ni tadi, dalam zone ni tadi, tempat yang paling rendah. Bila dia break tempat yang paling rendah ni tadi, kita tunggu pullback saja. Dan kita ada MA50, kita faham MA50 ni adalah support dan resistance yang bergerak. MA5 ni juga merupakan support dan resistance. Mid BB juga support dan resistance. Sampai ke tempat tu MA50 tak boleh lepas, dekat situ dia start turun. Okay? Sebab dia dah bagi tahu dia nak turun, dia dah break di bawah, dia akan pull back ke atas. Dekat sini kita punya entry untuk masuk sell. Okay? Okey, ni lagi satu contoh. Extreme, candle masuk dalam dan naik semula, melepasi kawasan yang tertinggi sebelumnya, tetapi tidak berjaya melepasi top BB. Walaupun jarum ada, tapi kemudian dia close kat dalam. So ini adalah entry MHV, setup MHV. Kita boleh masuk kat sini, kita boleh masuk entry dekat sini. TP kita sampai dekat lower BB, kita boleh closekan. Bila sampai dekat lower BB, kita nak close, kita dah boleh close. Okay. Tengok contoh lain. Okey, ni lagi satu contoh.
Kita bariskan. Dekat sinilah kita punya entry. TP kita adalah di top BB. Kalau buy, di top BB yang mula-mula sekali. Kalau kita first TP, maksudnya bukan mula-mula sekali. Maknanya itu adalah first TP. Kalau dia sambung, kita boleh ambil dulu sebahagian, mungkin kita holdkan untuk yang berikut je. Okay. Kita tengok time frame lain. Okay, ni satu. Dia start close kat dalam dan naik sehingga tidak berjaya melepasi top BB. So point-point ini adalah zone MHV. Ya, zone MHV. Kita boleh tandakan, mungkin kita tak dapat entry dekat sini sebab kita tak tahu dekat mana kita nak letak. Kita punya ni tak ada tempat. Tapi kalau kita gariskan di hujung-hujung tadi tu, ada kemungkinan dia akan berpatah balik untuk test. Ya. Selalunya saya suka tandakan zone sini, dan itulah tempat untuk dia datang semula untuk test, untuk bagi entry. Ya. Okey, kita nak contoh lain dekat time frame yang lain, MHV. Okey, ini satu contoh. Kita gariskan, dia datang balik, situlah kita punya entry. Ini close di dalam. Dia cuba melepasi lowest yang paling last, tetapi tidak berjaya melepasi lower BB. Tak close di luar lower BB. Situlah kita punya entry. Untuk entry MHV. MHV ni lebih kurang risiko daripada ekstrim. Dan MHV ni juga adalah pemberitahuan bahawa pertukaran trend telah bermula. MHV ni adalah permulaan pertukaran trend. Ekstrim tadi memberitahu bahawa trend tadi tu nak habis. MHV tu memberitahu kita trend baru bermula. Ini contoh yang bagus. Berlaku ekstrim, kita gariskan. Retest tak sampai, katalah kita ada entry dekat sini. Ataupun kalau kita nak tunggu retest, kat sinilah retest. Tapi retest ni juga adalah MHV. Sebab dia naik ke atas, tidak berjaya melepasi top BB. So kita boleh entry dekat sini. Sebab ekstrim kita nak tunggu dia naik balik retest dekat sini. Dekat sepanjang ni tak ada, dekat sini baru ada. Tapi dia tidak berjaya melepasi top BB selepas berlaku, dan selepas tu dia turun, dia membuat candle arah. Yang ni kita boleh nak ambil TP dekat bawah ni, dekat lower BB pun boleh. Ya, pun boleh. Tetapi balik semula kepada apa yang kita belajar MA5 10 low dan high tadi. Basic yang mula-mula sekali. MA5 high, MA5 high, MA10 high, MA5 low, MA10 low. Candle close di luar, di bawah merah dan kuning yang condong. Itu semua adalah downtrend. Jadi ada tak candle yang melepasi MA5 10 high, line merah kuning? Tak ada. Selagi tidak ada candle melepasi MA5 10 high, kita boleh hold kita punya position walaupun dia nak jadi apa pun. Selagi dia tidak ada candle yang close ke atas ni, kita boleh hold kita punya position. Itu kunci dia. Ya. Okey, ni satu lagi contoh MHV ekstrim. Tandakan. Ekstrim yang selalu kita jumpa adalah dalam berkeadaan seperti ini. Dia akan membentuk huruf M. Selalunya kalau di atas, dia akan membentuk huruf M. Dia akan membentuk huruf M. Ni naik ekstrim, dia naik, kemudian dia turun balik, membagi TP wajib. Kemudian dia naik balik semula. Dia naik balik, selalunya dia test balik paras ni. Dia akan test balik paras ni tadi. Selalunya tak lepas, kemudian baru dia buat MHV. Kadang-kadang dia buat MHV dulu, dia bagi retest, kemudian baru dia turun. Ada keadaan macam ni, ada keadaan yang tak macam ni. Dia buat dekat sini, dia terus buat arah. Sini jadi arah terus. Dan dia naik, buat MHV, kemudian dia terus turun. Seperti keadaan ni. Dia buat arah, walaupun tak melepasi mid BB, dia naik buat MHV, dia terus turun.
Ada kalanya macam ni, ada kalanya macam yang dalam yang kita cerita ni tadi. Seperti ni. Dia naik buat retest dulu, dia bagi re-entry sell selepas ada arah. Sebab arah dekat sini tak ada, TP wajib tidak ada arah. Kemudian selepas ada MHV baru ada arah. Tapi dalam keadaan ni, dia terus buat arah. Bila dia terus buat arah, selalunya MHV ni akan terus turun. Kalau TP wajib ni tidak ada arah, biasanya dia akan naik buat MHV, buat arah kemudian. Dia akan jadi seperti ini. Ini bukan arah, dia akan naik dulu. TP wajib, dia akan bagi arah di sini baru jadi arah, kemudian dia retest balik. Selepas itu baru dia turun jauh. Peratusan yang kita jumpa yang macam ni lebih besar daripada peratusan yang macam ni. Tapi lebih kurang 60-40 macam tu. Ya? 60 selalu kita jumpa macam ni, 40 selalu kita jumpa macam ni. Okay, maksudnya keadaan itu, ini berlaku, ini pun berlaku. Okey, ni satu lagi contoh. Ekstrim, TP wajib, tidak ada arah. Dia naik, membuat MHV, dia turun baru jadi arah. Kemudian dia retest, baru dia turun. TP pertama adalah dekat lower BB. Okey, ini seperti keadaan yang ni. Tapi cuma beza dia, yang ni dia lebih tinggi daripada kedudukan ekstrim. Tapi dia still duduk di dalam, tidak melepasi top BB. Ini adalah MHV. Kita tak dapat nak entry dekat sini, tunggu dia buat arah, tunggu dia retest. Sini adalah entry yang ketiga yang kita akan explain selepas ni, iaitu entry re-entry. Okey. Okey, ni yang common. Ekstrim, TP wajib, dia naik balik buat MHV, dia turun buat arah, dia bagi silap ekstrim turun, TP wajib, dia naik balik, membuat arah, sini dia bagi retest, baru turun. Retest ni melepasi top BB, melepasi MA510, membuat arah yang baru, tetapi dia duduk di dalam selepas satu kenaikan, tidak melepasi top BB. So dia tidak laku, tak valid arahnya. Okay, selepas tu baru dia terus turun. Dan kalau kita tak confident, arah ni masih lagi kita kata, oh tak, sebab ini dah buat arah yang baru, so kita tunggu sehingga ada arah yang baru yang melepasi mid BB. Ini adalah arah yang terbaru, so kita ikut arah yang ni. Okay. Okey, ni satu lagi contoh. Naik ketinggian terakhir, dia masuk dalam, dia melepasi ketinggian ni tadi, melepasi ketinggian ini, tetapi still duduk di dalam BB. So ini adalah MHV. So kalau kita tandakan zone ni, kalau saya yang tandakan zone di antara body terakhir hingga jarum yang terakhir, dia masih close dekat dalam zone saya, zone yang saya tanda. So sini saya punya entry. Okay. Dan kemudian dia bagi lagi, ni adalah candle arah, dia start close di bawah MA510 low. Kita faham bila condong MA510 low, MA510 high, candle close dekat bawah, line duduk pada body candle, ini adalah downtrend. So dia akan memberi peluang lagi untuk re-entry. Kita dah ada entry yang pertama MHV, kita tunggu pula peluang re-entry yang berikutnya. Okay, saya harap explanation berkenaan MHV dapat tuan-tuan dan puan-puan hadam dan cuba fahamkan. Okay, ni last contoh kita tengok. Candle close kat luar BB, momentum, dia start masuk dalam balik, kita gariskan je yang last punya low, dia turun untuk test, tak lepas. Ini adalah kita punya entry. Yang ni yang mudah sebab dia tak lepas. Ini entry yang mudah sebab tak lepas. Tapi kalau yang macam ni dia lepas, sebab tu saya suka tandakan body dia sehingga ke jarum. Selagi dia duduk dalam range tidak melepas ini tadi, itu saya punya entry. Okay. Jadi TP kita yang pertama bila dia cecah sampai ke top BB. Okay, sampai ke top BB,
Kalau dia buat momentum, mungkin ada re-entry untuk menyambung perjalanan. Okay? Dan ni balik semula, dia close kat luar, dia ada momentum, dia masuk dalam dan tak lepas. Saat dia tak lepas tu, kita tahu itu dah tak ada momentum. Bermaksud bila tak ada momentum, kemungkinan besar dia akan berpatah balik, sebab MHV market hilang volume ataupun dia tak ada momentum, dia tidak ada volume, dia tidak ada kekuatan untuk teruskan kenaikan. Bermaksud kalau dia tak boleh naik, maknanya sama ada dia akan jadi sideways ataupun dia akan turun. Ya, kalau dia tengah naik, tiba-tiba dia dah habis kekuatan untuk naik, apa yang boleh dia buat? Sama ada dia jadi sideways, lepas tu dia turun, ataupun dia sideways dulu untuk sambung naik. Jadi sebab tu kita kena tunggu candle arah. Selepas berlaku MHV, kita kena tunggu candle arah untuk tengok perjalanan dia yang berikutnya. MHV ni memberitahu bahawa selalunya bila valid punya MHV, dia adalah tempat pertukaran trend. Daripada keadaan naik, MHV dia turun. Sini tempat pertukaran trend. Jadi sebab tu tadi saya pesan, dekat tempat-tempat yang berlaku pertukaran trend ni tadi, cuba cari dalam Google candlestick reversal pattern, sebab ada pattern-patternnya dekat situ. Confirm 100% pasti ada pattern pada saat berlaku reversal. Ya? Pada saat berlaku reversal mesti ada pattern. Ini lagi satu contoh MHV. Kita tandakan dia naik, dia turun balik, tapi dia turun balik ni pun masih lagi MHV, tidak berjaya melepasi lower BB. Tidak berjaya melepasi lower BB, maka momentum untuk turun dia kena close kat bawah. Kalau dia nak sambung perjalanan turun ke bawah, dia mesti candle ni mesti close kat bawah daripada BB, tapi tak berjaya, dia close kat dalam. So dia akan tendang balik ke atas. Bila masa dia tendang ke atas ni tadi, dia boleh close pula kat luar. So mungkin dia akan teruskan perjalanan naik ke atas. Dan fahamkan balik MA5 high, MA10 high, MA5 low, MA10 low. Ketika sedang condong ke bawah, ketika sedang tegak ke atas, candle duduk di mana, kita combinekan itu, kita insya-Allah mudah untuk trade. Okay, baik di MHV ke ekstrim ke, kalau kita faham asas itu tadi, mudah dah kita nak trade. Okey, habis bab MHV. Sebelum kita masuk re-entry, kita stop sekejap.